Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, pagi yang sangat baik di Ramadan yang ke-22 kan hari ini. Ramadan yang ke-22. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, kesihatan tubuh badan sehingga kita diberikan daya dan iman untuk sama-sama terus melanjutkan amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan demi pengampunan kepada kita dan Allah Taala akan tambahkan lagi lah amal-amal soleh kita digandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di 10 malam yang akhir ini seperti mana yang disebutkan oleh Aisyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashar, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuknya 10 malam yang terakhir, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akan syadda mi'zarah, Nabi akan ikat kain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ikat kain ni kata Ibnu Rajab, iaitu Nabi tidak akan menggauli isteri baginda Nabi kerana Nabi akan beriktikaf. Dan yang keduanya iaitu maksud ini adalah sebagai satu perumpamaan lah. Kalau macam kita dalam bahasa Melayu ni, kita nak tunjukkan kesungguhan kita buat kerja, kita kata apa? Saya dah sensing baju dah ni tau. Saya dah sensing lengan ni. Maksud sensing lengan tu, maksudnya dia nak buat habis baik ni. Dia akan perform sehabis baik. Itulah yang dimaksudkan oleh Aisyah, Nabi ni syaddah mizarah. Dan yang keduanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ahya lailah, dan Nabi akan menghidupkan sepanjang malam baginda di 10 akhir itu dengan amal soleh kepada Allah. Kata fuqaha Syafi'iyah, macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita nak menghidupkan malam-malam akhir Ramadan ni? Antaranya ialah kita tak boleh nafikan sepanjang malam tu berjagalah melakukan amal soleh. Tetapi kalau kita tak mampu buat, maka seperti mana yang Nabi kata, man qama ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Dia solat qiyam ataupun solat tarawih bersama dengan imam sampai imam selesai, dia pun selesai, maka tercatatlah bagi orang ni iaitu pahala seperti mana sepanjang malam dia berqiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antaralah. Ataupun kata fuqaha Syafi'iyah, cara yang paling minima untuk kita hidupkan malam-malam akhir ni, kalau kita betul-betul sangat sibuk dan sangat penat, iaitu dengan jagalah solat isyak jamaah dan jagalah solat subuh jamaah. Sebab Nabi sendiri sebut dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, sesiapa yang menjaga solat isyak jamaah, maka dia telah dikira menghidupkan separuh malam dengan amal soleh. Qiyamul lail dia separuh malam dah. Dan siapa yang menunaikan solat subuh berjamaah, maka dia telah menyempurnakan separuh lagi malam itu dengan qiyamul lail. Jadi ada dua perkara kita boleh buat kat sini. Sama ada melakukan tarawih jamaah bersama dengan imam sampai imam selesai, ataupun yang kedua iaitu jagalah solat isyak dan solat subuh jamaah. Tapi kalau kita boleh buat, buatlah dua-dua ni, itu lebih baik. Dan lebih baik lagi, ambillah ekstra malam-malam akhir ni dengan kita melakukan macam-macam amal soleh, dengan wirid kita, dengan zikir kita, dengan bacaan Quran kita, dan segala macamlah amal soleh yang kita boleh lakukan. Dan dia adalah ibadah yang umum lah, tidak ada ibadah yang khusus. Dan perbanyakkanlah doa meminta kemaafan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, iaitu wa aiqadha ahlah, Nabi akan mengejutkan ahli keluarga dia. Sampai dalam satu hadis, Nabi ketuk pintu rumah Ali ni dan rumah Fatimah. Nabi kata apa? La taquman fatasallian. Kamu dua ni tak bangun tidur ke? Tak bangun nak qiyam ke? Ni dah malam-malam akhir ni. Itu cara Nabi SAW kejutkan ahli keluarga dia di penghujung-hujung 10 Ramadan yang terakhir ni. Jadi kita hari ni mungkin boleh guna WhatsApp
boleh call, boleh miss call, kita buatlah macam-macam kaedah kejut ahli keluarga kita. Dan kejut pasangan kita, salah satu yang pernah Nabi buat, Nabi akan renjiskan air pada pasangan dia. Dan itu yang kita boleh buat pada pasangan kita. Pastikan mereka bangun. Supaya apa? Supaya 10 malam akhir ni, kita bina memori kita dengan keluarga kita. Itu adalah 10 malam akhir yang kita akan buat luar biasa daripada hari-hari yang lain lah. Dengan melakukan amal soleh kepada Allah Ta'ala. Buka lampu kita terang-terang kat rumah tu. Buka kipas, buka segala-galanya. Biar 4 pagi, 5 pagi tu kita dah berjaga dah. Bawa keluarga kita untuk sama-sama beribadah. Kita pergi bazar Ramadan, pergi shopping raya boleh bersama keluarga. Kenapa dalam hal ibadah kita tak boleh bersama dengan keluarga kita? Dan kena ingat, dan kita bagi tahu pada keluarga kita, dia adalah hari yang sangat special. Sebab apa special? Sebab Allah namakan dia sebagai Lailatul Qadar. Allah sebut dengan perkataan Lailah. Lailah. Allah tak kata Lailul. Ada huruf tamarbutah kan pada huruf pada perkataan Lailah. Malam tu ada tamarbutah. Di dalam bahasa Arab, tamarbutah tu bukan sekadar menunjukkan sebagai muannas, tetapi tamarbutah itu adalah merujuk kepada sekali. Jadi hanya setahun sekali je. Raya tu setahun 2 kali. Kan? Tapi kalau Lailatul Qadar ni setahun sekali je. Kalau kita terlepas, memang rugilah. Kena tunggu tahun depan kalau dipanjangkan usia kita. Okay? Jadi kena perhebatkanlah amal-amal kita dan lakukan sebaik-baik mungkin. Okay? Ini 10 malam akhir. Dan Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi, Nabi kata apa? Iltamisuha fi 10 awakhir. Carilah Lailatul Qadar ni 10 malam akhir. Fa innaha fi witir, kata Nabi, dan dia ada pada malam-malam yang ganjil. Dan Nabi sebutlah secara angka tepatnya, 21, 23, 25, 27, 29. Nabi kata tengok pada malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Malam ni malam 23 tuan-tuan. Jadi kena sungguh-sungguhlah kita buat malam yang ganjil-ganjil ni. Nabi dah bagi tahu dah. Sebab sebelum Nabi baca hadis ni, Nabi sebut hadis ni tuan-tuan. Nabi SAW dalam riwayat menyebutkan, Nabi beriktikaf start daripada 1 Ramadan lagi. Okay. Bila cukup 10 hari, malam yang ke-10 Jibril turun. Dan Jibril kata pada Nabi SAW, Amamah, Lailatul Qadar yang kamu cari tu, dia depan lagi, dia depan lagi. Nabi pun terus lagi iktikaf. Masuk 10 malam yang kedua. Malam 11 sampai malam 20. Tak jumpa-jumpa lagi. Jibril turun malam 20. Dan Jibril kata, Amama, apa yang kamu cari tu wahai Muhammad, depan lagi 10 malam akhir. Barulah Nabi sebut hadis ni. Sebab tu Nabi kata, iltamisuha. Nabi kata, carilah pada 10 yang akhir. Baru keluar hadis. Maksudnya Nabi dah bantu kita dah. 10 malam pertama Nabi iktikaf tak ada. 10 malam kedua iktikaf tak ada. 10 malam ketiga, Nabi iktikaf dan barulah Nabi sebut dia ada di 10 malam yang terakhir. Okay? Tapi ada satu lagi hadis yang lain. Nabi kata apa? Faltamisuha fil 10 awakhir min Ramadan. Kalau kamu nak cari Lailatul Qadar ni, cari bulan Ramadan 10 akhir. Tetapi kata Nabi, fi tasi'at tabqa. Kamu cari pada 9 yang berbaki. Wa fi sabi'atin tabqa. Ataupun 7 yang berbaki. Wa khamisatin tabqa, ataupun 5 yang berbaki. Nabi SAW gunakan perkataan berbaki tu. Artinya, sebahagian ulama hadis kata apa? Kalau nak kira tu adalah kira pada penghujung Ramadan. Contohlah kalau tahun ni Ramadan kita 30 hari. Jadi 9 yang berbaki itu adalah, bayangkan malam 30, malam 29, malam 27, 28, 27, 26. Malam 25, malam 24, malam 23, malam 22. Artinya, yang Nabi kata cari 9 yang berbaki itu, boleh jadi dia jatuh pada malam 22 Ramadan. Kalau 7 berbaki itu, boleh jadi malam 24 Ramadan. Kalau 5 yang berbaki yang Nabi kata tu, boleh jadi pada malam 26 Ramadan. Itu antaralah kita usahakan, kita lakukan. Dan buatlah apa yang kita mampu. Balik ke kampung, ziarah orang tua kita, bantu orang tua kita. Itu pun amal soleh. Jangan kita ni lah. Sebab semua orang akan bertemu Lailatul Qadar. Semua orang. Cuma bezanya macam mana dia bertemu, itulah yang membezakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay.
Jadi perbanyakkanlah amal-amal kita di penghujung-penghujung Ramadan insya-Allah. Okey, baik, hari ini kita akan sambung lagi pada surah Al-Qamar. Suara saya clear kan? Boleh? Okey, kita Boleh Ustaz. Boleh. baik, alhamdulillah. Okey. Oh, terima kasih ada Puan Nur Huda ada, Puan Zabida ada, Puan Shima ada. Puan Shima okey ya? Jauh tahun ni Puan Shima raya. Alhamdulillah. Ni tengah sibuk ni bawa hantar kucing di hotel. Oh iya ke? Hantar hotel kucing. Berapa ekor lah kucingnya tu? Sekok je. Oh, seekor je. Okey, baik Puan Shima, jauh tahun ni raya ya di overseas. InsyaAllah. InsyaAllah. Doakan. Puan Doakan Shima kami terus selamat. Puan Shima terus pergi buat umrah ke? Ke singgah dulu lah. Jeddah Tak, dulu. tak. Dah tidur Jeddah dulu. Lepas tu malam 27 baru pergi ke umrah lah insyaAllah. Masya Allah. Semalam saya tengok jemaah umrah sahaja dalam rekod 1 juta berapa 1 juta lebih. Allah. Yang datang untuk semalam tu daripada Haramain punya berita 1 juta lebih. Jadi harap-harap malam 27 tu semoga dipermudahkan ibadah umrah tu lah. Lagi Amin. sangat mencabarlah tu insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Baik, kita sambung lagi tafsir dan tadabbur kita pada surah Al-Qamar dan kita akan tengok pada ayat yang ke-20 muka daripada surah yang ke-54 iaitu surah Al-Qamar. Baik, kita dah bincang dah, Allah Taala sebut pada cerita Al-Qamar ini iaitu mukjizat baginda Nabi SAW membelah bulan kan. Dan Allah Taala datangkan contoh umat-umat terdahulu pun Allah dah berikan dah mukjizat tu. Tetapi ingat, mukjizat itu adalah sebagai ujian. Satu untuk membenarkan Rasul dia, satu lagi adalah sebagai ujian kepada pengikut dia. Okay. Jadinya Allah datangkan sebelum ni cerita tentang kisah Nuh. Kemudian yang kita tengah bincang ni, ini cerita tentang kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ma'ad. Kaum Ma'ad, kaum Nabi Hud. Dan kita berhenti pada ayat yang ke-20 pada tempoh hari. Okey, sekarang kita masuklah perbincangan kita pada ayat yang ke-20. Okey, kita dah bincang dah perkataan tanzi'un nas ka'annahum a'jazun nakhlin munqa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu bergelimpangan lah. Manusia itu bergelimpangan ataupun tumbang. Seperti mana ka'annahum, mereka, Allah gunakan perkataan hum. Artinya mereka itu telah diterbangkan oleh angin yang sar-sara tu, angin yang sejuk dan sangat kuat tu, iaitu keseluruhan kaum Ma'ad. Sebab itu Allah kata ka'annahum, mereka itu seperti a'jazun nakhlin, iaitu adalah seperti pokok-pokok tamar yang tumbang. Okey, batang-batang tamar yang tumbang, munqa'ir. Munqa'ir. Yang munqa'ir ni dia bererti kalau kita tengok pada terjemahan di skrin kita dia tulis terbongkar. Ataupun kalau di terjemahan yang biasa dia akan sebut munqa'ir ni sebagai tumbang. Tetapi pandangan para ulama tafsir, perkataan munqa'ir ni ada dua maksud. Okey. Pertama iaitu munqa'ir ni batang kurma tu dia dalam keadaan rompong, kosong dalam dia. Dia dah jadi lapuk dah, hancur dah. Itu masuk munqa'ir. Okey, Allah memberikan bayangan Allah hancur sehancur-hancurnya. Rapat habis Allah Taala hancurkan kaum Ad ini. Okey. Tafsiran yang kedua, munqa'ir ini dia artinya batang kurma yang tercabut dah. Batang kurma yang tercabut, dia bukan patah, dia tercabut. Dengan akar-akar sekali tercabut. Itu maksud kata munqa'ir. Jadi kat sini gambaran daripada Allah Taala ni, pertama yang perkataan tercabut itu dengan akar-akar tu menunjukkan kelajuan dia lah, angin yang sar-sara tu. Iaitu Allah Taala terbangkan mereka ni. Sebab manusia ni kan ada graviti kan. Jadi semuanya akan duduk di atas muka bumi. Angin bertiup, manusia tak terbang. Tetapi Allah kata munqa'ir. Mereka ni terbang ditiup oleh angin yang sangat kencang. Angin yang dingin dan angin yang kencang. Okey. Seperti mana pokok tu tercabut dengan akar-akar dia. Yang kedua, yang bila Allah kata, para ulama tafsir kata seperti rompong ni kosong tu, adalah menunjukkan azab itu menghancurkan. Dia bukan sekadar terjatuh ditiup angin. Tetapi dia terbang dan dihancurkan serapat-rapatnya, sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah ingatkan
Sebab mereka mendustakan Rasul mereka. Sebab mereka dustakan Rasul mereka, maka mereka menimpa azab itu kepada mereka. Okey, lalu Allah Ta'ala pun sebut, فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa dahsyatnya lah azabku dan juga ancaman-ancamanku. Yang ni pun saya dah sentuhkan tuan-tuan. Perkataan azabi ada huruf ya, wa nuzuri tidak ada ya. Dia ulang balik macam ayat ni, ayat 21 dan 22 ni dia akan berulang. Ayat 22 tu akan berulang lagi pada contoh-contoh yang berikutnya. Okay? Iaitu, kenapa dia tak ada huruf ya? Sebab itu menunjukkan dia adalah peringatan yang selama-lama. Dia kekal, peringatan yang kekal. Azab tak kekal lah, hanya untuk kaum Ad saja. Tapi peringatan ni kekal. Dia akan jadi teladan dan dia akan jadi amaran kepada seluruh umat manusia daripada satu generasi ke satu generasi. Maka sebab itu Allah Ta'ala buang perkataan ya tu, wa nuzuri. Okay. Cerita ni dia menjadi azab dan cerita ni menjadi peringatan daripada Allah Ta'ala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, kata Allah. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai lidzikr, sebagai peringatan, sebagai pengajaran. Kan kalau kita tengok pada ayat sebelum ni pun Allah Ta'ala sebut benda yang sama juga. Pada kisah Nabi Nuh sebelum ni pun Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-17. Kan? Sama je. Ni Allah ulang lagi sekali. Okay? Fahal min muddakir. Adakah sesiapa di antara kamu yang ingin mengambil peringatan daripada cerita ini? Okay? Allah Ta'ala ulang. Apa peringatan dia? Setiap kali datangnya Rasul, setiap kali Allah turunkan mukjizat pada Rasul itu, dia bukan sekadar kita tengok, oh mukjizat, tak. Tetapi adalah untuk ditaati perintah Rasul tu. Kalau mereka tolak ancaman daripada Allah, mukjizat daripada Rasul ini, maka dia mengundang ancaman dan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, ini peringatan lah. Sebagai satu contoh lah tuan-tuan. Dia seolah-olahnya, kalaulah majikan ni, dia dah bagi warning letter pada kawan kita. Datang lambat 3 kali. Dan dia pun buat satu denda sebabkan kamu lambat dan kamu langgar juga, akhirnya saya berhentikan kamu lah. Itu sebagai amaran lah. Satu, hukuman kepada si fulan ni. Dan dia adalah ancaman, amaran kepada orang generasi selepas tu. Ini majikan buat. Kita pula ulang balik benda yang sama. Seolah-olahnya macam kita ni mencabar majikan kita. Sedangkan majikan kita pernah buat dah. Jadi jangan cabar dia. Dan jangan paksa dia untuk buat lagi sekali. Macam itulah Allah Ta'ala mengingatkan manusia. Kami dah pernah dah jatuhkan hukuman pada manusia-manusia ni. Dan jangan cabar kami untuk mengulangi balik. Sebab kami memang boleh buat. Ini bukan sekadar ancaman yang saya saja. Ini adalah ancaman yang realiti lah. Yang Allah Ta'ala pernah lakukan kepada umat yang terdahulu. Sebab itu Allah selalu ulang perkataan tu. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min muddakir. Tuan-tuan akan tengok lepas ni setiap kali contoh, di penghujung contoh Allah akan sebut ayat ni. Sebab Allah nak betul-betul tegaskan. Benda ni sebagai peringatan dan ancaman. Kami dah buat dah. Jangan paksa kami untuk buat lagi sekali. Okay? Kalau kita faham ayat ni, maka kita akan nampaklah ini adalah satu ancaman keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan keras daripada Allah. Okey. Baik, kita dah selesai dah cerita tentang kaum Ad. Sekarang kita cerita tentang kaum Thamud. Okay, sekarang kita sambung cerita kisah Thamud pada ayat yang ke-23. Okey. Kalau tuan-tuan tengok nanti di surah Al-Qamar ni, Allah datangkan cerita sampai ke penghujung nanti, kemudian Allah Ta'ala berikan satu kesimpulan. Dan saya rasa mungkin kita boleh selesailah pada hari ini. Kalau kita tak drag. Sebab setiap kisah ni dia ada cerita dia lah. Cuma dalam ayat-ayat ni dia tak detailkan. Tetapi saya akan cuba detailkan mengikut kemampuan saya. Kita akan detailkan lah. Thamud apa cerita dia. Nanti Firaun apa cerita dia. Dan Lut apa cerita. Ini kita akan bincang nanti satu-satu. Okay. Baik, sekarang kita tengok. Pada ayat 23. Ini adalah contoh yang ketiga. Contoh pertama tadi Nuh. Contoh yang kedua Hud. Dan contoh yang ketiga ini adalah Nabi Saleh. Ini tuan-tuan boleh tengok. Contoh ni adalah Nabi Saleh. Sebenarnya
Nabi ni Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat dia belah bulan. Sama macam Nabi-Nabi yang terdahulu. Sama je. Nabi terdahulu pun Allah tunjukkan mukjizat dia dengan mukjizat yang pelik-pelik lah. Untuk mematahkan hujah-hujah masyarakat zaman tu yang menolak keimanan. Jadi Allah tunjukkan dia punya penghujung dia macam mana. Macam itulah Allah Ta'ala sebutkan. Dan menariknya Allah datangkan 5 contoh. Bukan satu contoh. Allah datang 5 contoh. Artinya Allah betul-betul menegaskan. 5 contoh. Aku bukan pernah buat seorang tau. Aku pernah berhentikan orang kerja ni 5 orang contohlah. Ini nak tunjukkan penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Kita tengok ayat 23. Allah kata apa? Kadzabat Thamud bin Nuzur. Cerita tentang Thamud, iaitu kaum Nabi Saleh yang mengingkari, yang mendustakan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, ini Allah Ta'ala sebut. Ini cerita tentang kaum Thamud. Thamud ni dia duduk di satu wilayah namanya Al-Hijr. Al-Hijr. Hijr ni dekat mana? Di utara Madinah. Ataupun hari ini dikenali sebagai Madain Saleh. Allah cerita. Iaitu pada ayat 24, kata Allah Ta'ala, faqalu. Ini adalah kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh ni kata apa? Faqalu. Dia berkata-kata pada dia. Dia bercakap-cakap antara dia lah. Abasharam minna wahidan nattabi'uh. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka kata, apakah kita nak ikut lelaki yang seorang ni? Adakah kita nak ikut dia ni? Adakah kita nak ikut si Saleh ni? Adakah nak ikut dia ni? Dia ni sama je macam kita. Cuma yang menariknya, kenapa Allah Ta'ala menyebutkan perkataan wahidah dekat situ? Kenapa Allah sebut perkataan wahidah dekat situ? Sebab Allah Ta'ala nak kata, sebelum ni, mana-mana umat manusia dia akan sebut benda yang sama. Takkan kami nak percaya kamu ni Rasul? Sebab kamu ni adalah manusia seperti kami. Sama je. Tetapi pada kisah Nabi Saleh ni, Allah highlight. Mereka sebut Nabi Saleh ni dengan perkataan wahidah. Kenapa dia seorang? Seorang dekat sini menunjukkan kepada kita, iaitu kaum dia adalah kaum yang selalu nak datangkan macam-macam alasan. Dia suka beralasan. Dia suka kalau nak tolak ni, dia akan datangkan logik-logik dia. Jadi, antara yang dilakukan oleh kaum Nabi Saleh ni, dia kata apa? Takkanlah kita nak beriman kepada Nabi Saleh ni, nak jadikan dia ni ikutan kita. Dan dia timbulkan satu persoalan. Kenapa Tuhan turunkan wahyu pada dia seorang? Kenapa tak kita semua? Dia timbulkan soalan macam tu. Supaya apa? Supaya umat orang-orang yang lain ni, masyarakat yang lain tu ada rasa ragu-ragu. Ada rasa khawatir. Betul lah. Nampak sangatlah Soleh ni, dia kata apa? Inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Okay, ni nanti tuan akan tengok lepas ni ayat ni. Allah Ta'ala sebut Sebab dia kata apa? Inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Dia kata apa? Kalau kita ikut juga Soleh ni, betul-betul lah kita ni akan dalam keadaan kesesatan dan kita ni benar-benarlah dalam keadaan gila. Sebab dia cuba nak mainkan, kita kata main persepsi lah. Dia timbulkan persoalan. Sedangkan Nabi Saleh ni, dia macam Nabi SAW. Dia yang dihormati di negeri dia. Dia yang dipercayai di negeri dia. Tapi mereka timbulkan persoalan, kenapa nak kena ikut Saleh? Kenapa kita nak kena ikut Saleh? Dan kenapa Tuhan turunkan wahyu pada dia seorang? Kenapa tak kita semua? Lalu dia pun kata, ulkiyadh dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kata, kenapa wahyu itu hanya khusus untuk Saleh je? Kenapa tak diturunkan di antara kita? Itu persoalan yang ditimbulkan. Kenapa? Lalu dia datangkan jawapannya. Bal huwa kadzabun asyir. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab mereka kata, sebab betul lah yang mana Nabi Saleh itu adalah kerana dia ni adalah seorang kadzab, seorang pendusta. Dia ni memang pembohong lah. Kalau dia betul, sepatutnya wahyu tu kita semua dapat. Kita semua nampak wahyu Tuhan tu. Tapi kenapa dia seorang dapat? Sebab dia kadzab. Dan kadzab dia asyir. Iaitu penipu yang melampau. Penipu yang melampau. Penipu yang memang tamak lah dia ni. Dia memang nak dia seorang je dapat. Orang lain tak dapat. Ini adalah satu tuduhan fitnah
berat yang dituduh kepada Nabi Saleh alaihi salam. Okay, ini cara Allah Ta'ala explain tu nak tunjukkan ini kaedah macam-macam jenis mulut orang-orang ni yang sebagai pengubatlah kepada hati Nabi SAW. Orang Quraisy apa yang tak cakap pada Nabi? Macam-macam benda dia cakap pada Nabi. Macam-macam. Jadi Allah nak cerita. Kisah Nuh lain. Nabi Nuh dia kata apa? Nuh ni gila dia kata kan? Nuh gila. Sebab apa? Nuh dah putus asa lah. Dia dah berdakwah lama. Sekarang ni dia bina kapal pula. Dia dah pencen daripada berdakwah. Perkataan tu menyakitkan hati. Kemudian cerita tentang Nabi Hud pula, iaitu Allah Ta'ala tunjukkan yang mana kaum tu memang yang berdegil lah. Memang dia tak nak dengar langsung, dia berpaling, lalu Allah turunkan azab. Kaum ni pula Allah Ta'ala cerita mereka ni duk keluarkan macam-macam persepsi. Kenapa dia seorang dapat? Kenapa orang lain tak dapat? Supaya timbul keraguan pada hati orang lain. Okay? Jadi dia gunakan satu dialog. Dia ni memang kadzabun asyir. Dia ni memang betul-betul pembohong. Ni bukan pembohong biasa-biasa. Kadzabun asyir tu maksudnya pembohong yang betul-betul pembohong lah. Dia betul-betul tamak dengan apa yang dia lakukan. Itu antara perkataan yang Allah Ta'ala gunakan. Baik, kemudian ayat 26. Asbab dia sebut perkataan tu, ni kalangan kalau tuan-tuan tengok ayat 24, ayat 25 itu adalah ayat 24, 25 tu itu adalah tuduhan umat Nabi Saleh kepada Nabi Saleh. Ayat 26 ni Allah jawab. Allah kata apa? Saya'lamuna ghadam manil kadzab. Minta maaf. Saya'lamuna ghadam manil kadzabul asyir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tak apa, nanti kamu akan tahu siapakah pendusta yang paling sombong. Siapakah pendusta yang paling berbohong. Saya nak bagi contoh macam ni tuan-tuan. Ayat 26 ni tuan-tuan kena tengok, dia adalah satu ancaman keras daripada Allah. Dia bukan satu ayat Kalau kita mengaji tu, kalau kita mengaji ni, ayat 26 ni imam-imam yang faham, dia akan baca dengan nada yang keras. Sebab dia seolah-olah macam ancaman. Contoh macam ni tu. Ada orang tuduh kita ni penipu lah. Ada orang kata kamu ni penipu. Kita tak puas hati, kita pun nak pertahankan diri kita, kita nak saman dia dekat mahkamah. Dan kita pun punya marah, kita kata, tak apa, kalau kau kata aku penipu hari ni, kau tunggu nanti, kau tunggu. Dia sebut benda ni tuan-tuan adalah sebagai satu ancaman. Dan nak menunjukkan dia betul-betul di pihak yang berada di jalan kebenaran. Allah Ta'ala sebut perkataan ni tuan-tuan, adalah untuk menunjukkan Allah Ta'ala betul-betul murka dengan perangai kaum Nabi Saleh ni. Dan Allah memberikan ancaman yang paling keras kepada kaum Nabi Saleh. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Nanti kau tunggu. Sebab itu Allah guna perkataan saya'lamun. Sin dekat situ, kalau bahasa Inggeris dia kata future tense lah. Kata kerja akan datang. Okay? Kau tunggu, akan datang nanti, kau akan tahu siapa pendusta sebenar. Saleh atau kau yang pendusta. Ini adalah ancaman keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita masuk ayat 27. Ayat 27, ayat 28, ayat 29. Ini baru cerita dia. Allah datang cerita sikit. Allah kata apa pada ayat 27? Inna mursilun naqah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna mursilun naqah. Sesungguhnya kami telah menghantar naqah. Naqah ni unta. Naqah ni unta. Kita baca dalam surah Yusuf pun kita jumpa perkataan naqah ni. Okay? Dia tak sebut ibil. Dia tak sebut apa lagi? Jamal kan? Dia sebut sebagai naqah. Naqah ni apa? Iaitu unta. Unta yang betul-betul berkualiti lah ni naqah. Okay? Dia kata, Allah kata kami telah menghantar naqah. Dan naqah ini tujuannya sebagai fitnah. Sebagai fitnah. Tuan-tuan tengok fitnah ni kalau Melayu ni dia akan terjemah fitnah ni apa tuan-tuan? Fitnah ni kita memfitnah orang lain. Itu bahasa Melayu. Tapi fitnah kalau tuan-tuan baca dalam hadis, kalau tuan-tuan baca Quran, fitnah ni dia macam-macam maksud. Salah satu daripada maksud fitnah ni adalah ujian. Okay? Allah datangkan ujian. Ada juga fitnah tu artinya adalah azab. Fitnah tu juga diterjemah sebagai bala, musibah, antaranya ujian dan sebagainya lah. Dia bukan fitnah dalam bahasa kita. Fitnah dalam bahasa kita ni,
iaitu kita menuduh seseorang dengan sesuatu yang dia tak buat. Itu tak itu beza bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Jadi Allah kata apa? Kami telah hantar unta sebagai ujian kepada kaum Nabi Saleh. Fartaqibhum wastabir. Jadi Allah Taala perintahkan kepada Nabi Saleh ni, kamu fartaqibhum. Okey, fartaqibhum. Tuan-tuan perhatikan perkataan fartaqibhum. Perkataan fartaqibhum tu iaitu Allah kata apa? Sekarang kamu tunggu. Apa yang Allah suruh tunggu? Iaitu tunggu, melihat tindakan mereka. Tengok kerenah-kerenah umat kamu ni. Wastabir. Dan Allah kata kau sabar dengan perangai mereka. Fartaqibhum. Kau tunggu dia punya kerenah dia. Wastabir. Dan kau sabar dengan tindakan-tindakan mereka. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita pada kisah Nabi Nuh ni, kisah Nabi Saleh ni, dia adalah cerita tentang Nabi Saleh ni dicabar oleh pengikut-pengikut dia. Saya sebutkan tadi, pengikut dia suka sangat beralasan. Suka sangat datangkan keuzuran. Salah satu tadi dia beralasan. Kalau Saleh ni betul-betul dapat wahyu, kenapa dia seorang? Kenapa tak semua orang? Kenapa dia yang nampak? Kenapa orang lain tak nampak? Jawapan dia pun dia gunakan persepsi. Sudah tentulah ini adalah pembohong, pendusta. Dan dia adalah pendusta yang tamak lah, yang sangat sombong. Sebab dia nak bolot seorang je, dia tak nak bagi orang lain. Itu tuduhan dia, menggunakan logik. Lalu, bila Nabi Saleh tetap lagi berdakwah, kaum dia kata, okey, kalau kamu nak berdakwah boleh. Tapi, tolong keluarkan unta ni daripada batu ni. Dia bukan, kalau tuan-tuan pergi ke Madian Saleh, dia bukan batu yang ada lubang tau. Dia bukan batu yang ada belahan. Dia tak ada. Dia batu licin. Batu licin. Dan dia kata, keluarkan unta daripada batu ni. Benda yang tak logik. Saya mungkin pernah sebut pada tuan-tuan, contoh-contoh sebelum-sebelum ni. Kalau dia kata keluarkan unta daripada hutan, kita kata logik lah. Walaupun unta tak duduk hutan, tapi hutan tu tempat, kita kata, habitat haiwan. Keluarkan unta daripada lautan. Logik lah juga. Walaupun unta tak hidup dalam lautan, tapi lautan adalah habitat haiwan. Logik lah. Tapi dia kata keluarkan unta daripada batu ni. Batu tu licin, tak berlekuk, tak berlubang. Macam mana nak keluar tuan-tuan? Dia sengaja buat macam tu. Dan dia minta pula, kalau keluar unta tu, kami nak unta betina. Betina pula, dia sedang hamil 10 bulan, dia letak syarat. Unta tu pula warna sekian. Syarat-syarat yang dia letakkan ni adalah sebagai satu alasan supaya tak tercapailah kehendak mereka itu untuk dipenuhi. Sebab itu Allah kata wa arsalna. Okay, kami mengutuskan. Minta maaf. Inna mursilu. Kami mengutuskan. Kami menghantar. Dan Allah Ta'ala namakan unta ni apa tuan-tuan? Kalau kita baca dalam surah Asy-Syams, Allah kata apa? Faqala lahum Rasulullahi naqatallah. Allah gunakan perkataan naqatallah. Naqatallah dalam surah Asy-Syams kan? Allah bagi tahu pada Nabi Saleh ni, bagi tahu pada kaum dia, naqatallah. Unta ni adalah unta Allah. Tuan-tuan tengok kalau dalam Quran, apa-apa yang disandarkan sesuatu perkara tu dengan Allah, itu artinya perkara yang sangat besar. Dan dia sangat istimewa. Contoh, Baitullah. Allah kata, ini rumah Allah. Okay? Ini rumah Allah. Baitullah. Naqatallah. Ini adalah unta Allah. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang lain yang kalau Allah gunakan, yang Allah sandarkan dengan perkataan Allah tu, Rasulullah. Itu menunjukkan dia sangat-sangat istimewa, sangat-sangat special. Okay? Jadi Allah menamakan unta ni sebagai naqatallah. Ni adalah unta Allah. Jadinya pada ayat ini, Allah cerita pasal unta tu lah. Dan unta tu Allah berikan seperti mana yang dikehendaki oleh kaum Nabi Saleh. Dia nak unta warna apa? Dia nak banyak susu, dia nak itu ni, semuanya Allah tunaikan. Syaratnya kamu kena beriman. Okay? Dia bukan sebagai satu pembuktian mukjizat, tetapi dia mesti diimani. Kalau kamu tolak, sebenarnya kamu mengundang azab dan ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perkataan lepas tu Allah kata fartaqibhum wastabir. Kamu tengok macam mana kerenah mereka, fartaqibhum. Kamu tengok macam mana dia buat, wastabir, dan kamu bersabarlah dengan apa yang mereka akan lakukan. Okey, kemudian ayat yang ke-28.
pada ayat yang ke-28 Allah pun kata wa nabbihum annal ma qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Okay. Kata Allah Subhanahu wa taala wa nabbihum, dan kamu kabarkanlah kepada mereka. Okay, kamu kabarkan. Maksud Allah perintah pada Nabi Nuh, Nabi Saleh, wahai Saleh, kamu kabarkan kepada kaum kamu. Annal ma qismatun bainahum. Ini air ini akan dibahagikan di antara kamu. Okay, air itu akan dibahagikan di antara kamu. Apa maksud ayat ini tuan-tuan? Perkataan annal ma dekat Al-Hijr, kalau tuan-tuan pernah sampai ke Madian Saleh, dia adalah kawasan gurun tuan-tuan. Ada kawasan padang pasir gurun, dekat tengah-tengah kawasan gurun tu ada Gunung Ganang. Dan Gunung Ganang itu dijadikan sebagai kediaman-kediaman mereka. Okay, kita kalau pergi situ kita akan rasa macam saya lah. Kalau saya pengalaman peribadi saya tengok dia perkara yang sangat ajaib bagi saya lah. Sebab kawasan gurun ni, padang pasir yang pasirnya lembut-lembut, tiba-tiba ada gunung-gunung batu. Dan gunung batu tu sangat cantik kerana dia diukir menjadi seperti rumah dengan ukiran-ukiran yang sangat menakjubkan. Itu saya punya pandangan lah. Okay? Dia sangat cantik lah. Sangat cantik, sangat menarik. Kalau kita pergi pun sangat cantik. Dan hari ni pun Saudi pun telah jadikan kawasan ni kawasan pelancongan. Okay? Lalu kawasan kering macam tu, padang pasir, tiba-tiba ada air. Kalau tuan-tuan sampai ke Al-Hijr di Madian Saleh ni, ada satu perigi. Perigi tu masih lagi kekal sampai hari ni. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan boleh tengok ada satu perigi. Dan nak tunjukkan dekat kita, kawasan kering tu ada perigi. Itu pun satu kelebihan sebenarnya. Sebab tu kat situ ada pendapatan. Kalau tidak, orang tak duduk situ. Tapi sebabkan ada sumber air, manusia duduk situ. Okay, jadi Allah kata annal ma. Al-ma tu Allah sebut dalam isim makrifah. Kata apa kita kata? Kata nama khas. Allah tunjuk ada air kat situ. Tetapi Allah perintahkan apa? Qismatun bainahum. Air itu kena bahagi dua. Okey, air itu kena bahagi dua. Bahagi dua dengan apa? Bahagi dua dengan unta. Hari ni unta, esok kamu. Hari esok unta, nanti kemudian kamu. Kullu syirbin muhtadar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, setiap bahagian air itu dihadiri oleh orang yang berhak untuk mengambilnya pada hari gilirannya. Okay. Apa maksud dekat sini tuan-tuan? Ini menunjukkan kepada kita, giliran ni telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kamu datang nak ambil air tu, tiba-tiba kamu nampak unta tu ada tengah minum, maka kamu tak boleh minum. Sebab itu Allah gunakan perkataan muhtadar. Kalau dia dihadiri. Siapa yang hadir ni? Sama ada penduduk kampung ataupun unta tu. Kalau unta tu datang minum air tu, kamu tak boleh minum air unta tu. Kalau kamu nak minum, perah susu daripada unta tu. Sebab susu dia sangat banyak, dia boleh tampung satu kampung, satu bandar Madian Saleh tu untuk minum. Jadi kamu jangan kacau dia. Kalau unta tu tak hadir, tak datang untuk minum, maka kamu boleh ambil air daripada perigi tu dan kamu boleh gunakan sebagai keperluan harian kamu. Ini adalah satu perintah. Allah highlight ni sebab Allah nak bagi tahu. Ini hanya perintah daripada Allah. Ini hanyalah tugasan daripada Allah. Iaitu jangan kacau unta. Okay, jangan kacau unta tu. Okay, Allah Ta'ala dah datangkan mukjizat. Allah dah tunjukkan kebenaran. Allah dah makbulkan permintaan dia. Sekarang ni kamu kena tunaikan perintah Allah. Iaitu jangan kacau unta tu. Bahkan bagi saya pula tuan-tuan, saya tengok Allah Ta'ala tak menzalimi pun. Sebab apa? Sebab tuan-tuan kena bayangkan, unta tu, sejak dia ada, menjadi kelebihan kepada kaum Samud. Dahulu kalau mereka nak minum air tawar, air perigi sahaja. Sekarang mereka minum air yang ada flavor lah, air susu. Kan itu lagi nikmat sebenarnya. Air yang ada perisa, yang ada perasa, itu lebih nikmat. Tapi antara mereka degil lah. Sebab ini adalah perintah nak tunjukkan mereka memang tak nak beriman. Mereka memang sangat-sangat degil. Sebab itu Allah kata, fanadau sahibahum fataghata fa'aqar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ni buat satu perancangan. Mereka telah memanggil sahibahum, iaitu salah seorang daripada kawan mereka itu, fata'ata, kata Allah. Fata'ata, iaitu
kawan itu untuk tangkap unta tersebut. Fata'ata. Dia minta kawan tu tangkap unta tu. Fa'aqar. Dan sembelih unta tu. Okay, ini Allah guna perkataan ni. Mereka tetap degil sedangkan Allah tak suruh buat apa-apa pun. Allah hanya suruh jangan kacau unta tu je. Jangan sekali-kali kamu kacau unta tu, minum saja. Kamu boleh dapat manfaat daripada unta tu tapi jangan kacau. Tapi antara mereka rancang, berbisik-bisik dan mereka nak bunuh unta tersebut. Jadi malam tu mereka tangkap unta tu dan mereka sembelih. Tuan-tuan tengok Kalau tuan-tuan baca dalam surah Asy-Syams, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Idzim ba'atha ashqaha. Daripada ramai-ramai itu Allah kata apa? Mereka telah memanggil ada orang yang celaka daripada kalangan orang yang celaka. Idzim ba'atha ashqaha. Allah Taala sebut dalam surah Asy-Syams. Okay? Allah Taala gelarkan mereka ni sebagai orang yang Allah celakakan. Siapa nama orang ni tuan-tuan? Tuan-tuan ingat kalau tuan-tuan buat nota, yang Allah Subhanahu Wa Taala hina ni, orang yang bunuh ni tuan-tuan, namanya adalah Qudar bin Salif. Namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif. Dia ni lah orang yang bunuh unta ni. Yang bunuh unta ni seorang je. Tetapi Allah Ta'ala celakakan dan Allah binasakan keseluruhan. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah nak bagi tahu. Yang lain, walaupun mereka tak bunuh unta tu, tetapi mereka menjadi pendukung kepada perbuatan Qudar. Okay? Mereka menjadi pendukung kepada perbuatan Qudar. Saya tak buat. Saya tak bunuh unta tu. Kenapa saya kena azab? Walaupun kita tak buat, tetapi kita menjadi pendukung. Sebab dikira, kenapa tak ada orang halang Qudar tu daripada bunuh unta tu? Semua orang buat relax je kan? Jadi dikira kita ni sebagai bersubahat lah di dalam perkara kemaksiatan. Jadi pengajarannya apa tuan-tuan? Pengajaran dekat ayat ni menunjukkan kepada kita, boleh jadi dalam hal-hal maksiat hari ni, kita kadang-kadang tak ambil tahu sangat. Saya lepas tangan lah, saya tak buat apa-apa. Selagi dia tak kacau rezeki saya, selagi anak saya, keluarga saya tak buat, saya tak caralah, saya tak cakap apa-apa. Terpulanglah. Itu pilihan dia. Jangan juga tuan-tuan. Jangan. Sebab apa? Boleh jadi kerana kita macam tu, kita ni dikira di sisi Allah Ta'ala sebagai mendukung lah, menyokong perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Jadi semua orang ada tanggungjawab masing-masing. Mungkin kita tak boleh bawa macam orang lain, tapi semua orang kena jalankan tanggungjawab. Contohlah, hari ni kita ada influencer. Influencer ni dia kena mainkan peranan dia. Dia tahu ada ramai follower dia. Dia tahu dia ada ramai subscriber dia. Gunakan apa yang dia mampu dengan pengaruh yang dia ada itu untuk cegahlah apa-apa kemaksiatan. Tapi hari ni kita boleh tengok tuan-tuan kebanyakan antara kita ni tutup mulut lah. Saya tak nak cakap sebab dia tak berlaku pada saya. Dan kalau saya cakap, dia akan jadi backfire lah pada saya punya rezeki, saya punya pendapatan, saya punya keluarga. Jadi saya tak nak sebut. Hati-hati. Sebab ini adalah ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah cela bukan sekadar Qudar bin Salif ni, tapi Allah cela satu kampung umat Nabi Saleh alaihi salam. Kerana walaupun mereka tak membunuh, tetapi mereka mendukung perbuatan Qudar bin Salif. Okay, ini antaralah ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan, fa kaifa kana azabi wa nuzur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa kaifa kana azabi wa nuzur. Bagaimana azabku dan bagaimana peringatan-peringatanku. Allah Taala suruh kita tengok betapa azabnya dan betapa seksanya Allah timpakan pada mereka. Apa yang Allah timpakan? Kata Allah, inna arsalna. Sesungguhnya kami telah menghantar kepada mereka itu, alaihim, ke atas mereka itu, sayhatin wahidah, iaitu satu pekikan, jeritan yang sangat kuat. Allah hantar satu pekikan, satu jeritan yang sangat kuat. Fakanu, dan mereka semua itu, kata Allah, kahashimil muhtadhir. Okay, mereka itu adalah seperti kahashim. Hashim muhtadhir. Hashim muhtadhir ni adalah seperti rumput-rumput kering yang dikumpul di ladang, kita kata kandang binatang, kan? Kalau tuan-tuan tengok ada rumput-rumput kering yang warna kekuningan tu,
dikumpulkan oleh tukang-tukang ladang ni untuk diletakkan dan diberi makan kepada haiwan-haiwan ternakan dia. Allah kata apa? Kahashimi muhtadir. Kamu tengok mereka tu bila Allah datangkan azab, pekikan tu mereka jadi seperti itu. Kenapa Allah Ta'ala sebut ayat ini, tuan-tuan? Ayat ini nak tunjukkan kepada kita yang mana perkataan al-mutadir ni, perkataan al-mutadir ni nak tunjukkan kepada kita mereka ni diazab dan mereka ni jadi seperti apa? Dia mengering, matilah. Mati, dia mengering dan dia ditiup oleh angin. Dia betul-betul tak bermanfaat lah. Allah Ta'ala hancurkan segenap apa yang ada pada mereka. Okay? Seperti mana rumput-rumput kering ni dikumpulkan dan diberi makan kepada haiwan-haiwan ternakan. Okay? Kalau dia ditiup angin, angin akan tiup ketebangan dia. Dia kering, maksudnya dia mati, dia rosak dan dia tak tinggalkan apa-apa. Dan Allah Ta'ala tidak mendatangkan mana-mana zuriat daripada kaum Nabi Saleh alaihi salam. Allah hancur dan Allah ranapkan mereka. Okey, ini antara yang disebutkan oleh As-Suddi lah di dalam pandangan dia. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ulang perkataan yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir, kata Allah. Okey, kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan. Fahal min muddakir. Adakah sesiapa yang nak mengambil pelajaran daripada peringatan ini? Okey, ini antara yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita melalui kisah Nabi Saleh alaihi salam. Okey, kisah Nabi Saleh alaihi salam. Okey, jap saya tengok ada tak yang saya terlepas. Okey, baik, tak ada. Okey, ini adalah nak tunjukkan ujian yang Allah timpakan pada mereka setelah Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihi salam. Okey, sekarang ayat 33. Pada ayat 33, tuan-tuan, Allah kata apa? Kazzabat qaum Lutin bin Nuzur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cerita tentang kaum Nabi Lut yang mendustakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang kaum Nabi Lut yang mengingkari, yang mendustakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa yang kaum Nabi Lut ni buat, tuan-tuan? Tengok Allah kata apa? Inna arsalna alaihim hasibah. Sesungguhnya kami telah menimpakan ke atas kaum Nabi Hud ni, kaum Nabi Lut ni adalah hasibah. Hasibah ni adalah kita kata hujan hujan batu lah, hujan batu yang jatuh daripada atas. Hasibah, hujan yang berbatu yang jatuh daripada langit ni. Hujan tu menjunam lajulah illa ali Lutin, melainkan ahli keluarga Nabi Lut. Siapa ahli keluarga Nabi Lut ni? Nabi Lut ni, tuan-tuan, dia ada seorang isteri, tapi isterinya ingkar. Okay? Isteri dia lah yang buat masalah dulu ni, isteri Nabi Lut. Yang keluarga Nabi Lut ni dekat sini adalah merujuk kepada anak-anak perempuan Nabi Lut alaihissalam. Okay? Jadi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Lut berserta dengan anak-anak dia. Okay? Nabi Lut dengan anak-anak dia sahaja yang diselamatkan. Yang lain semuanya Allah Subhanahu Wa Taala azab. Okay? Yang lain semua Allah Taala timpakan azab. Okey. Cuma kalau tuan-tuan buat nota, tuan-tuan highlightkan perkataan hasibah tu lah. Sebab hasibah tu adalah menunjukkan kepada kita Allah datangkan azab yang berbatu. Okay? Dan batu tu macam mana? Allah kata dia adalah batu seperti mana yang Allah hujani kepada tentera Abraha. Okay? Tentera Abraha tu kan dihujan dengan batu kan? Kata Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Batu tu namanya sijil. Sijil bukan batu daripada neraka tetapi batu yang dipanaskan secara semula jadi di atas muka bumi ni. Okey, jadi batu itulah yang Allah Taala timpakan azab kepada kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Lut alaihissalam. Okey, baik, tuan-tuan tengok ayat ni. Ayat lepas ni, tuan-tuan, kita akan rasa macam sikit mual. Sebab Allah Ta'ala tunjukkan macam mana perangai kaum Nabi Lut ni dia sangat memualkan. Okay? Apa dia kata Allah? Najainahum bisahar. Allah Ta'ala selamatkan Nabi
Nabi Lut dengan anak-anak dia itu adalah pada waktu sahur sebelum terbit fajar. Perkataan sahar tu adalah pada waktu sahur. Kenapa? Cerita dia, kisah dia, Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil telah menyerupai jadi seorang lelaki yang tampan, handsome. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud, kalau tak salah saya, surah Hud. Maksudnya surah Hud. Sama ada surah Hud ataupun surah Hud ataupun surah Al-Hijr. Antara dua surah yang saya lupa dah. Okay, jadi Allah Ta'ala turunkan. Kenapa Allah turunkan 3 malaikat ni? Sebab malaikat ni datang tujuan dia adalah untuk beri amaran. Malaikat ni datang ke rumah Nabi Hud ni untuk bagi tahu amaran kepada Nabi Hud, iaitu kaum kamu ni dah melampaui batas. Dan kami datang ni bukan bawa rahmah. Kami datang ni untuk membawa berita azab. Kaum ni akan diazab. Jadi Jibril maklumkan kepada Nabi Lut ni supaya tinggalkan segera kampung dia ni pada penghujung malam, pada waktu sahur tu. Jadi Nabi Lut ni dia pun prepare lah dengan anak-anak perempuan dia yang beriman ni. Mereka prepare untuk tinggalkan kampung dia. Jadi yang selamat adalah Nabi Lut bersama dengan anak-anak perempuan dia. Yang lain semuanya mati dihujani dengan hasibah, dengan hujan-hujan yang berbatu. Okey. Baik. Apa yang berlaku pada dia, tuan-tuan? Allah kata ni'matan min indina. Ni'matan min indina. Iaitu itulah nikmat daripada kami. Kadzalika najzi man syakar. Demikianlah kami membantu sesiapa yang bersyukur. Okey, tuan-tuan tengok ayat yang ke-35 tu. Kenapa Allah kata Nabi Lut ni dan keluarga dia Allah bantu? Kerana mereka ni orang yang bersyukur. Kenapa? Okey, tuan-tuan tengok Allah Ta'ala memanggil Nabi Lut ni sebagai orang yang bersyukur sebab perkataan syukur ni tunjukkan kepada kita ada 2 maksud. 2 perkara yang kita kena buat. Pertama, syukur itu dia adalah bererti taat. Syukur itu artinya adalah taat. Dia seerti dengan taat. Macam mana kalau orang kata, macam mana saya nak bersyukur? Syukur tu adalah melalui ketaatan. Kalau kita makan ni syukurlah. Bukan sekadar Alhamdulillah syukur dapat makan. Tak. Syukur tu adalah melalui ketaatan. Buktikan dengan ketaatan, itulah syukur. Jadinya macam mana nak buktikan ketaatan ni? Buat apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Dan ini telah ditunjukkan oleh Nabi Lut. Allah perintahkan kepada dia, tinggalkan kampung ni. Dia tinggalkan, tuan-tuan. Maka Allah tolong dia. Kerana dia ni orang yang bersyukur. Kemudian Allah Ta'ala larang dia, kamu jangan buat yang ini. Sebab ini adalah maksiat. Dia tak buat, tuan-tuan. Jadi maka itulah disebut sebagai taat dan itulah disebutkan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Jadi perkataan syakar kat sini, tuan, Allah ni akan beri ganjaran. Allah ni akan selamatkan orang yang bersyukur ni. Ingat, syukur itu adalah merujuk kepada orang yang melakukan ketaatan. Macam mana saya nak bersyukur? Maka saya kena melakukan ketaatan. Apa itu taat? Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Itulah namanya syukur. Itulah namanya ketaatan. Okay? Sebab kalau kita hanya kata, bersyukurlah kepada Allah. Macam mana nak syukur? Cakap terima kasih je ke? Dia bukan macam tu. Dia kena dizahirkan melalui ketaatan kita kepada Allah. Buat apa Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Okay? Barulah Allah datangkan bantuan. Okay, apa yang Allah Ta'ala tolong dia, tuan-tuan? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah memperingatkan mereka dengan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman tersebut. Di negara barat, orang LGBT digelar kaum Nabi Lut oleh doa di sana. Oh ya ke? Orang dipanggil sebagai ini kaum Nabi Lut. Okey, tuan-tuan nak tengok. Nanti saya akan tunjuk pada tuan-tuan. Pattern perangai mereka ni sama. Kita kata depan ni ayat ni, Allah gunakan perkataan ni. Pattern perangai ni sama. Okey. Okay, sekarang ni Allah Ta'ala kata apa? Kami ni telah datangkan ingatan. Sebab Nabi Lut ni, dia dah bagi tahu daripada kaum dia. Kamu jangan buat maksiat ni. Dan kamu kena tinggalkan kampung ni. Tapi tuan-tuan, ada perkataan ni, bila dipesan pada dia, وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا, kata Allah. بَطْشَتَنَا. Kami telah ingatkan kepada mereka dengan ancaman-ancaman tu.
Kami telah ingatkan mereka dengan ancaman-ancaman tu. Ancaman-ancaman azab daripada kami. Fatamarau bin nuzur. Fatamarau bin nuzur. Mereka tetap dustakan. Mereka tetap berpaling daripada amaran. Maksudnya apa tuan-tuan? Ketika mereka bersedap-sedap dengan maksiat yang mereka buat, mereka dah tak hirau dah. Sebab syahwat tu telah menjadi Tuhan pada diri mereka. Ini ayat ni Allah tunjuk pada kita tuan-tuan. Sebab inilah nak tunjukkan kedegilan golongan-golongan yang menjadikan syahwat sebagai Tuhan ni, dia dah tak kisah dah. Kau cakap apalah, kau cakap ada HIV, kau cakaplah ini adalah perbuatan yang terkutuk, kau cakaplah itu dan ini, dia takkan peduli dah. Sebab apa yang penting sekarang adalah kesukaan dia. Dia rasa ini yang paling sedap. Syahwat saya ini yang paling saya suka. Maka saya takkan tinggalkan. Cakaplah apa saja. Sebab itu Allah sebut ayat ni. Allah nak tunjuk pada mereka. Nabi Lut ni dah bagi tahu dah. Nabi Lut dah bagi tahu. Walaqad anzarahum batsyatana. Nabi Lut bagi tahu kepada kaum dia. Sebab 3 malaikat tadi dia turun. 3 malaikat tadi turun bagi tahu Nabi Lut. Lut bagi tahu kepada kaum kau, tinggalkan. Kampung ni akan hancur hari esok. Dia tak peduli dah. Nabi Lut dah pesan-pesan, tak peduli dah. Nanti saya akan kepada tuan-tuan ayat mana yang Allah Ta'ala sebut tu. Allah Ta'ala ada rakamkan dalam beberapa surah yang lain cerita tentang dialog antara Nabi Lut dengan kaum dia. Jadi yang pertama ni, Nabi Lut dah bagi tahu tapi kaum dia tak nak tinggalkan. Sebab apa? Sebab rasa sedap dengan syahwat yang dia rasa betul lah tu. Dia rasa seronok sangat, maka dia tak nak tinggalkan. Dan hari ni pun macam tu juga tuan-tuan. Walaupun kita dah bagi tahu antara punca HIV ni, yang inilah. Saya saya ada pergi satu kursus. HIV dekat Malaysia ni bukan sekadar zina, tetapi yang paling banyak menyumbang kepada HIV ni adalah golongan yang transgender ni lah. Golongan yang melakukan hubungan seksual sesama jantina ni. Mereka lah yang paling banyak menyumbang kepada kes-kes HIV ni. Mereka paling banyak. Perhubungan lelaki perempuan walaupun zina tu menyumbang, tetapi yang lebih banyak menyumbang adalah sesama jantina. Tapi mereka tak peduli dah. Sebab bagi mereka ini adalah satu keseronokan. Benda yang paling sedap yang mereka nak, maka mereka tak peduli dah. 3 malaikat tu datang zahir. Bentuk seperti manusia. Mereka nampak. Ditonjolkan wajah mereka. Dah diberikan amaran. Mereka tak nak. Minta maaf, saya tak nak. Saya tengah seronok-seronok dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka bina. Kemudian tengok ayat 37. Ayat 37 ni kita rasa geli lah dengan perangai kaum Nabi Lut ni. Sebab apa? Walaqad rawaduhu an dhaifi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan demi sesungguhnya mereka itu iaitu kaum Nabi Lut, satu kampung ni, rawaduhu an dhaifi. Perkataan dhaif kat situ adalah tetamu. Dhaif adalah tetamu. Tetamu ni siapa? Tetamu ni ada 3 lelaki tampan tu. Malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Ini 3 malaikat ni dijelmakan menjadi lelaki tampan. Dibentukkan, dan ini adalah sebagai ujianlah kepada kaum dia. Dia nampak tuan-tuan, Allah kata apa? Rawaduhu. Kalau tuan-tuan ingat lagi, perkataan rawaduhu ni adalah perkataan yang Allah Ta'ala gunakan pada kisah Nabi Yusuf AS. Imra'atun Aziz, Allah kata. Isteri kepada Al-Aziz tu, dia menggoda dan dia memujuk Nabi Yusuf AS. Dan Allah gunakan perkataan rawaduh ni. Dia memujuk, dia merengek-rengek, dia meminta-minta untuk diberikan untuk mendapatkan Yusuf ni. Ini isteri kepada Al-Aziz. Dan Allah Ta'ala kata, macam itulah perangai kaum Nabi Lut ini. Dia meminta-minta kepada Nabi Lut supaya serahkan tetamu-tetamu tu kepada mereka. Apa yang tuan-tuan faham tuan-tuan? Ini nak menunjukkan kepada kita, mereka telah melakukan hubungan seksual ni di antara sesama jantina, iaitu pada seluruhnya. Semuanya dah buat. Satu kampung buat. Sampai tahap mereka jemu. Sampai tahap mereka jemu. Itu perkataan yang kita boleh terjemah pada perkataan rawadu ni. Tak ada orang yang tertinggal dah.
Sebab dia nampak tetamu ni. Bila sebut tetamu, artinya ini orang asing yang baru sampai. Jadi, kaum Nabi Lut ni, dia bukan seorang yang buat, tetapi ramai-ramai buat. Dan mereka dah buat di antara mereka dah. Yang si fulan ni dengan si fulan ni, si fulan ni dengan si fulan ni, semua dah. Tak ada orang yang terkecuali. Dan mereka dah sampai tahap jemu. Dia dah rasa meluat, dia dah rasa bosan dah dengan semua tu. Saya tak nak dah. Saya tak nak dah yang tu. Saya nak daging yang baru. Saya nak orang yang lain supaya memenuhi kehendak saya. Ini tahap kita rasa perasaan kita baca pun kita rasa macam sampai tahap tu perangai orang-orang ni. Dan Allah Ta'ala tunjukkan pada kita golongan LGBT ni seperti itulah. Okay? Dia tak akan putus asa. Dia akan cuba menghalalkan cara dan kehendak dia. Kita datangkanlah apa-apa hujah pun dia tak peduli. Yang penting dia nak memenuhi syahwat dia, kehendak dia. Okay. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Okay, Syikin. Cuba Syikin tengok pada ayat yang saya dah baca. Cuba Syikin buka surah Al-Hijr. Hijr. Tengok pada ayat yang ke-68 tak silap. Surah Al-Hijr tengok ayat yang ke-68. Kejap Ustaz Al-Hijr. Al-Hijr. Okey, ayat 68. Cuba tengok ayat 68. Okey. Okey. Right. Saya nak tukar Malay jap. Boleh. Right. Okay. Okay. Okey, tengok Pada ayat 68, Nabi Lut kata apa? Sesungguhnya mereka ni tetamu aku. Innaha ula'i dhaifi, ni tetamu aku. Fala tafdahun, dan jangan kamu beri malu kepada aku. Tuan-tuan, sebenarnya isteri Nabi Lut ni kan Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim. Antara yang Allah masukkan dalam neraka, isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh. Isteri Nabi Lut ni dia dah tua dah. Tua sangat. Tetapi dia yang bagi tahu pada orang kampung. Kamu nak tahu tak? Lut ada tetamu baru, 3 orang. Dia yang sampaikan. Dia yang sampaikan kepada orang luar ni supaya datang. Dan kaum Nabi Lut ni menyerbu rumah Nabi Lut ni sampai dia nak buka pintu, buka tingkap. Dia nak cabut pintu, cabut tingkap ni sebab dia nak tetamu ni. Kita dengar, kita rasa, macam tu sampai tahap dia. Dia punya ketagihan tu sangat melampau. Okay? Dan dia dah rasa jemu dengan antara mereka, mereka nak yang baru ni. Dan yang menjadi dalang dia adalah isteri kepada Nabi Lut AS. Okay. Lalu dia kata apa? Lepas tu Nabi Lut pesan. Dia kata, jangan, ni tetamu aku. Fala tafdahun, dan jangan malukan aku. Tolong jangan malukan aku, please. Wattaqullah wa la tukhzun, kata Nabi Lut. Dan takutlah kamu kepada Allah dan jangan kamu menghina aku. Maksudnya perbuatan kamu ni, perangai kamu ni akan memalukan aku depan tetamu aku. Okey, turun bawah lagi. Okey, kemudian Nabi Lut kata apa? Kaum dia kata apa? Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin, kata. Bukankah kami telah melarangmu jangan menerima sebarang tetamu daripada orang ramai? Okay. Tuan-tuan tengok sekejap. Saya tengok pada ayat ni sekejap. Surah Al-Hijr. Kita tengok pada ayat ni. Allah tunjukkan kepada kita perangai kaum dia ni memang ekstrim lah. Okey, kata Allah Subhanahu Wa Taala ni, qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Mereka jawab apa? Bukankah kami telah melarangmu jangan menerima sebarang tetamu daripada orang ramai ataupun memberi perlindungan kepada mereka. Artinya dia beri amaran pada Nabi Lut, kamu jangan ambil tetamu tau. Kalau kamu cari undang tetamu, maka sebenarnya dia untuk kita. Dan kalau ada tetamu, kamu jangan beri perlindungan pada dia. Kamu kena serahkan mereka tu kepada kami. Ini ketagihan lah. Allah tunjukkan dia punya ketagihan tu sangat membuak-buak. Ini sebab tak memandu syahwat tu dengan cara yang betul. Lalu qala, kata Nabi Lut. Lut kata apa? Haula'i banati. Lut sampai tawarkan macam ni. Kamu nak tak? Ini anak saya.
Dan Lut kata banati, ini anak perempuan saya. Kalau kamu nak sangat, ni anak perempuan saya. In kuntum fa'ilin. Dan kamu kena buat ni dengan cara yang halal. Tuan-tuan tengok, ni seorang Rasul tuan-tuan. Dia sampai tawarkan anak dia sendiri. Nak selamatkan kaum dia. Kaum dia ni dah sampai, dia beri amaran pada Lut. Lut, kamu jangan buat macam ni tau. Kalau kamu buat macam ni, jangan undang tetamu. Kalau kamu tak nak tetamu kamu ni jangan undang. Okay. Dia sambil Lut kata, ni anak saya ni. Kalau nak, ambil lah. Cara halal lah. Okay. La'amruka innahum lafi saqratihim ya'mahun. Ini Allah Ta'ala cerita lain lah. Ini cerita tentang yang dilakukan kepada Nabi SAW. Okey, sekarang tuan-tuan tengok. Pada ayat ni, tuan-tuan pergi surah Hud pula. Okey, minta maaf. Syikin tengok surah Hud. Saya surah Hud surah 11 kan. Surah Hud surah 11 tengok ayat 79. Surah Hud surah 11 ayat 79. Okey, tak tukar terjemahan tak apa. Okey, tuan-tuan tengok pada ayat 79 ni kata Allah Subhanahu wa taala wa innaka la ta'lamu ma nurid. Okey, tengok ayat 79. Yang sebelum ayat 79 tu saya dah baca ayat. Ada ayat yang kita baca kita rasa dahsyat sebenarnya orang yang ada ketagihan dalam hal macam ni Okey, tuan-tuan tengok ayat 78. Sebelum tu ayat 78. Allah kata apa? Okey. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Dan kaumnya pun datang meluru. Kaumnya datang meluru tuan-tuan, berlari ni kaum dia datang berlari. Kepada ni wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Dan sedangkan mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Ni dia dah buat maksiat, tinggalkan tu pergi kejar. Nak jumpa daging baru ni, orang baru yang kita nak try ni. Qala ya qaumi, lalu Nabi Lut pun kata, wahai kaumku, haula'i banati, ni anak-anak perempuan aku ni. Hunna atharu lakum. Mereka ni semuanya dalam keadaan suci untuk kamu ni. Dia ni halal untuk kamu nikahi. Okay? Fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tukhzuni fi dhaifi, dan kamu jangan malukan aku di depan tetamu aku ni. Alaysa minkum rajulun rasyid. Kalaulah kamu ni adalah orang-orang lelaki yang normal lah. Kamu ni kalau orang lelaki yang rasional, ni perempuan. Ambil lah, kahwin ni lah, ambil lah secara halal. Qalu, tuan-tuan tengok ayat 79. Qalu. Ayat 78 ni kita nampak geli dah perangai orang ni. Ayat 79 Allah kata apa? Qalu. Kaum dia kata apa? Laqad alimta ma lana fi banatik min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Dia kata apa? Wahai Lut, sesungguhnya engkau tahu, kau pun tahu bahawa kami ni tak ada niat pun nak pada anak perempuan kamu. Kami tak nak anak perempuan kamu. Dan sebenarnya engkau pun tahu apa yang kami nak. Ya Allah. Ni di sini kata dah ditawarkan anak perempuan, dia kata, kau tahu kami tak nak anak perempuan. Dan kau tahu apa yang kami nak. Kami nak lelaki juga. Ni antaralah Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang perangai kaum Nabi Lut ni. Kaum Nabi Lut ni sangat ketagihan dia kepada seksual ni melampau. Melampau sangatlah. Okey, tuan-tuan tengok. Kemudian, kita patah balik di sini pada surah Qamar tadi. Okay? Bila dah diusir ni, dah dia buat kerosakan dekat rumah Nabi Lut ni, dia nak itulah nak ini, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fatamasna a'yunahum, maka kami butakan mata-mata mereka. Kami butakan mata-mata mereka. Kenapa buta ni tuan-tuan? Okey. Dalam riwayat Al-Hafiz Ibn Kathir, dia kata apa? Waktu dalam keadaan mereka ni dalam nak cabut pintu, nak cabut tingkap Nabi Lut ni, rumah Nabi Lut ni, nak dapatkan tetamu-tetamu ni, Jibril AS keluar daripada rumah Nabi Lut. Jibril sendiri keluar. Okay? Jibril keluar, lalu Jibril ni dia memukul mata seluruh kaum Nabi Lut yang lelaki ni adalah dengan hujung sayap dia.
Dan waktu itu semuanya dalam keadaan buta. Okey. Semuanya dalam keadaan buta. Bila dia buta tu dia dah tak nampak, dia dah meraba-raba lah. Tapi mulut dia duk kutuk Nabi Lut ni. Dia kutuk. Okey. Jumpa dah ayat dia. Ayat yang ke 37. Tengok ayat 37 tu. Okey, tengok Fatamasna a'yunuhum tu, kami telah butakan mata mereka. Bila dia cuba nak cabut pintu, cabut tingkap ni, Jibril keluar, Jibril ketuk, pukul mata-mata mereka ni dengan tongkat, minta maaf, dengan dia punya sayap dia. Menyebabkan kaum Nabi Lut ni jadi buta. Bila dia buta, dia dah meraba-raba dah, tapi mulut dia masih lagi nak. Dia nak lagi. Mana daging tu? Maksudnya mana lelaki pemuda tu? Kami nak dia. Buta pun nak juga. Sampai tahap tu. Okay. Jadi dalam masa sama dia kutuk Nabi Lut lah. Lut ni, dia kata Lut ni kenapa tak nak bagilah, kenapa itu dan sebagainya. Waktu peristiwa ni tuan-tuan, dia berlaku pada waktu petang. Dan Nabi Lut, dia keluar daripada rumah dia, daripada kampung dia itu adalah pada waktu malam. Dan Allah turunkan azab pada hari esok, waktu fajar. Jadi sebab itulah kaum dia tak boleh tinggalkan. Kaum dia tak nampak mana Nabi Lut pergi dan kaum dia semuanya diazab. Sebab itu kalau kita patah balik tadi, ayat 34 tu Allah kata apa? Kami hantar hasiba, kami hantar hujan-hujan yang berbatu tu, hujan yang daripada sijil tu, hujan batu-batu keras tu, illa melainkan ala Lutin, melainkan keluarga Lut. Lut dan anak-anak perempuan dia je selamat. Sebab apa? Kaum yang lain dah buta dah tak nampak. Kalau tidak, dia nampak Lut lari, dia kejar Lut kan. Tapi sekarang ni Lut tak ada, dia tak nampak Lut, dia meraba-raba dalam kampung tu, cari juga daging tu, dan last sekali Allah datangkan azab berbatu kepada mereka. Ini adalah perangai lah. Kita boleh nampak daripada ayat yang kita baca tadi ni, kalau syahwat ni didorong dengan perkara yang batil, dia akan ada ketagihan yang merosakkan. Ketagihan yang sangat melampau. Orang dah ancam kesihatan, orang dah ancam dengan azab, orang dah kata itu, dia dah tak peduli dah dan dia tidak ada perasaan malu. Dan hari ini kita jadi bukti tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok di mana-mana, di Eropah, di Barat dan sesiapa sahaja orang Melayu kita pun. Kalau dia buat perkara itu secara songsang, Allah cabut perasaan malu daripada hati. Okay? Hilang rasa malu dia. Saya minta maaf saya sebut tuan-tuan, sampai tahap dia bertelanjang pun dia tak kisah dah. Sampai tahap tu pun dia tak rasa malu. Bahkan dia rasa itu adalah perkara yang menarik bagi dia. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Ini adalah ketagihan. Ketagihan dan keinginan yang batil. Keinginan yang batil. Sedangkan dia maklum, ni boleh datang penyakit, boleh membunuh, boleh datangkan itu dan ini, tetapi mereka tetap melakukan. Okay? Dan benda itu telah berlaku melalui kisah Nabi Lut AS. Maka Allah kata, fadhuqu azabi. Maka mereka minta maaf. Kata Allah SWT, walaqad sabbahahum bukratan. Dan kami telah timpakan azab itu bukrah, iaitu pada awal pagi esok. Azabun mustaqir. Dan azab yang datang itu adalah azab yang kekal. Takkan berpindah dah. Dia terus datang dan mengazab mereka. Fadhuqu azabi. Kata Allah, maka rasalah azab aku itu wa nuzur. Dan jadikanlah itu sebagai amaran keras daripada aku. Okay, Allah Ta'ala sendiri sebut Allah datangkan azab dan Allah datangkan peringatan keras kepada kaum Nabi Lut AS. Dan peringatan ni kita tengok sampai hari ni tuan-tuan. Mereka yang kaji penyakit-penyakit ni, mereka lah yang dedahkan punca pada penyakit ni, tapi mereka sendiri tak boleh tinggalkan keinginan syahwat mereka. Apa yang mereka buat? Mereka cuba menghalalkan sekarang. Okay, yang ini undang-undang dibenarkan, boleh perkahwinan secara ni, yang ni boleh, semua boleh tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke website LGBT. Kalau tuan-tuan pergi website LGBT tuan-tuan cari baju. Baju dia saja dijual baju yang menyokong propaganda LGBT ni. Baju dia ada dua je. Dia punya jantina dia man or woman. Dia tak ada pun jantina dia man, woman. Yang jenis macam ni, yang jenis tak ada. Dia hanya man dengan woman. Tetap lagi baju tu jenis untuk lelaki, untuk perempuan. Mana yang nombor 3, nombor 4? Tak ada. Dia sendiri pun tak ada. Saya pernah tengok ada satu interview. Ditanya tentang seorang profesor ni. Profesor ni secara terbuka lah. Interview terbuka. Tentang pandangan dia berkaitan tentang wanita.
Dia nak bagi definisi wanita, dia tak boleh nak sebut. Definisi wanita, dia tak tahu nak cakap wanita tu macam mana. Sebab dia menyokong LGBT ni, tapi bila nak cerita tentang wanita, dia tak tahu. Nak describe wanita tu macam mana, tak tahu dah. Sebab dah songsang dah. Okay? Sampai tahap tu tuan-tuan. Ni bukan zaman dulu ni. Ni zaman sekarang. Ni zaman sekarang. Cuma tuan-tuan bayangkan yang Allah Ta'ala sebut dalam kisah Nabi Lut ni, mereka adalah golongan yang ada keinginan lelaki dengan lelaki. Hubungan sejenis. Kita tuan-tuan berada di tempat yang lebih teruk lagi. Saya selalu sebut pada tuan-tuan. Dan saya ingatkan diri saya. Sebab kita duduk di tempat yang orang dah mula tukar jantina. Buat operation, potong untuk tukar jantina ni. Wali'azubillah lah. Nah, ini benda yang sangat dahsyat lah. Kaum Nabi Lut pun tak buat sampai tahap tu, kita dah buat. Nak cerita ketagihan, keinginan yang melampau. Bila jadikan syahwat tu sebagai Tuhan, secara batil, kita boleh tengok kerosakan tu akan berlaku dengan sangat-sangat dahsyat. Lalu Allah kata, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Dan demi sesungguhnya, kami mudahkan Quran ini sebagai peringatan. Siapa yang mahu ambil peringatan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sekarang ayat 41. Kita masuk cerita tentang Firaun. Okay, kita masuk cerita tentang Firaun. Sempat kot. Okey, baik. Kita tengok cerita tentang Firaun. Allah Ta'ala sebut pada ayat 41, kata Allah Ta'ala, وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah datangkan kepada kaum Firaun itu adalah berbagai-bagai peringatan. Okay? Kami telah datangkan kepada Firaun itu macam-macam peringatan, macam-macam ancaman. Okay? Baik. Kazzabu biayatina. Mereka telah menafikan tanda-tanda kebesaran kami ataupun tanda-tanda mukjizat kami. Kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir. Lalu kami azabkan mereka dengan azab yang berat daripada Allah, Tuhan yang Maha Perkasa dan Tuhan yang Maha Berkuasa. Okey. Ni Allah Taala ceritalah kisah Firaun ni, Allah tak detailkan tuan-tuan. Pada ayat ni Allah hanya cerita umumnya tentang Firaun. Pada ayat yang lain tu Allah detailkan. Kerana apa? Nuh adalah susu galur daripada Nuh ni, iaitu daripada Sam, jadilah keturunan bangsa Arab. Kisah tentang Saleh jadi keturunan Arab. Kisah Hud menjadi keturunan kepada Arab. Okay. Tetapi pada Firaun dia bukan bangsa Arab lah. Cerita tu mereka maklum. Okay. Cerita tu mereka maklum. Yang mana cerita tu adalah daripada mulut orang Yahudi yang duduk di Yathrib. Okay. Jadi Allah Ta'ala ceritalah Firaun ni ada kuasa, Firaun ni ada kerajaan, Firaun ni ada ketenteraan, ada macam-macam. Lalu, okay, tuan-tuan tengok Allah kata Firaun yang ada segala-galanya tu pun Allah Ta'ala hancurkan. Allah Ta'ala timpakan azab kerana kazzabu biayatina. Sebab dia mendustakan mukjizat. Okay, sebab dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan daripada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Tapi yang poin ni tuan-tuan tengok ayat 43. 43 tu poin dia. Allah kata apa? Akufarukum khairun min ulaikum. Allah tanya pada Quraisy. Quraisy, kamu rasa kamu lebih baik ke daripada Firaun? Kamu rasa kamu lebih baik ke daripada Firaun? Orang Quraisy maklum daripada mulut orang Yahudi, Firaun ni ada apa? Dia ada tentera, juta dia punya tentera dia. Dia ada kerajaan dia, dia ada tamadun dia. Dia ada itu, dia ada ini. Macam-macam dia ada. Satu kerajaan besar. Ada macam-macam kehebatan lah yang Allah berikan. Allah tanya pada Quraisy, akufarukum khairum min ulaikum. Soalan yang menjentik tuan-tuan. Kau lebih baik ke daripada Firaun? Kalau ikut perbandingan, mereka tak lebih baik lah tuan-tuan. Sebab Quraisy tentera tak ramai. Bukan nak kata kaya raya, Firaun lagi kaya raya. Firaun telah membina tamadun, bina piramid yang besar. Waktu tu Quraisy masih lagi rumah yang kecil-kecil saja tuan-tuan. Apa yang kamu rasa kamu lebih gah daripada Firaun? Firaun yang macam tu pun Allah timpakan azab, ini kan kamu wahai Quraisy. Ini ingatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Quraisy. Lalu Allah kata apa? Am lakum bara'atun fi zubur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau
apakah kamu ni adanya jaminan kebebasan daripada azab? Yang kamu degil sangat tak nak beriman pada Muhammad ni, adakah kamu ni telah, Allah kata, adakah kamu ni telah dijamin akan terlepas daripada azab daripada kitab-kitab yang terdahulu? Daripada kitab-kitab yang terdahulu. Adakah kamu ni dah dapat satu jaminan takkan kena azab? Ini adalah satu sindiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dia ada cerita, tuan-tuan. Ayat ni dia ada cerita. Cerita dia iaitu Nabi SAW ketika dalam perang Badar. Kalau tuan-tuan ingat dalam perang Badar, Nabi SAW pernah mengalami saat yang paling sukar lah dalam perang Badar ni. Tentera tak ramai, senjata tak ada, sebersebi dan kadang tak cukup. Lalu Nabi SAW berdoa. Ni hadis riwayat Bukhari. Nabi angkat tangan, Nabi pun doa. Nabi kata apa? Anshuduka ahdaka wa wa'daka Allahumma in syi'ta lam ta'bad ba'dal yawm fil ardi abada. Ni nak tunjukkan Nabi betul-betul dalam keadaan sangat genting, kritikal. Nabi kata apa? Wahai Allah, aku sangat-sangat menagih janji-janji engkau, wahai Allah. Yang mana kalau engkau berkehendak, kalau andai katalah kami ni mati hari ni, nescaya tidak ada lagi manusia yang akan menyembah engkau, wahai Allah, di atas muka bumi. Sebab Nabi nak bagi tahulah, atas muka bumi ni yang sekarang berjuang atas agama Allah, Nabi dan para sahabat. Kalau Nabi dan para sahabat mati, kalah dalam perang Badar, tak ada orang lagi dah. Agama takkan, dakwah tu tak sampailah. Nabi nak ceritanya dalam keadaan sangat-sangat kritikal dah. Okay? Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi dan Allah Ta'ala berikan kemenangan pada baginda Nabi SAW. Tapi, masa Nabi doa sungguh-sungguh ni, Nabi kata macam tu, tuan-tuan. Waktu tu Abu Bakar As-Siddiq pegang Nabi. Dan kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Muhammad, ya Rasulullah, dah cukup dah ni, cukup. Allah Ta'ala tu dia sentiasa mendengar dan Allah Ta'ala tu akan makbulkan doa kau. Sebab Nabi doa sungguh-sungguh kan. Nabi SAW bila dia dipujuk oleh Abu Bakar Siddiq, Nabi pun pakai baju besi Nabi dan Nabi pun baca ayat yang ke-45 dan 46. Berdasarkan ayat ni, ayat 45 dan 46. Dia daripada ayat ni, tuan-tuan, yang kita bacakan ayat 43 kan. Ayat 43 ni, dia adalah rentetan daripada ayat ni lah. Dia menjadi ingatan kepada Nabi SAW. Sebab Nabi ingat ayat ni, Nabi sebut pada Abu Bakar Siddiq dalam perang Badar tu, yang mana Allah Ta'ala kata pada Quraisy, adakah Quraisy lebih baik daripada Fir'aun? Dan adakah Quraisy dapat jaminan akan terlepas daripada azab yang dijamin daripada kitab-kitab suci terdahulu? Ada. Kemudian Allah kata, am yaqulu na nahnu jami'un muntasir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun mereka ni, kami adalah golongan yang satu golongan yang bersatu akan pasti menang. Ini maksudnya apa, tuan-tuan? Orang Quraisy kata apa? Macam mana pun kita kena hadapi bahaya ke, musibah ke, berperang ke, Quraisy akan bersatu dan kita semua akan menang. Ini ucapan Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ayat ini dan diulangi oleh baginda Nabi SAW dalam peperangan Badar. Nabi pun kata, kamu bersatu ke, kamu berhimpun ramai macam mana pun, tidak ada seseorang pun yang akan dapat lari daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Tak ada orang yang dapat bela diri dia daripada azab Allah. Kamu berhimpunlah macam mana, usahalah macam mana, kamu takkan dapat kalahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan tengok ayat yang ke-45, 46, Allah kata apa? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Golongan ini mesti akan dikalahkan. Dan golongan ini pasti tidak akan mundur ke belakang. Dia takkan boleh lari daripada kekalahan. Dia mesti akan kalah. Balis sa'atu mau'iduhum wa sa'ata adha wa amar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang pasti dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu pasti lebih dahsyat dan lebih pahit bagi mereka. Dunia kalah, akhirat masuk dalam neraka Allah. Dan inilah ayat yang Nabi sebut waktu dalam peperangan Badar. Sebab ini adalah satu janji daripada Allah. Tuan-tuan tengok Allah janji pada Nabi. Nabi pegang sungguh. Dan kita jadi bukti, tuan-tuan, Nabi menang dalam perang Badar. Sedangkan atas kertas tak logik Nabi boleh menang. Tapi pertolongan Allah itu datang pada waktu tersebut. Hari ni, tuan-tuan, ujian tu pada kita dah. Hari ni ujian tu pada kita dah. Yang kita rasa nak tolak agama Tuhan ni, yang kita rasa zaman Nabi tu mundur sangatlah.
yang kita rasa Quran ni dah tak relevan dah. Kita kena ingat tuan-tuan. Ini adalah satu ancaman Allah yang Allah dah sebut pada Quraisy dan Nabi membuktikan dan hari ini berlaku pada kita. Macam mana kita nak berpegang pada agama Allah ni? Macam mana kita nak mengiyakan? Kamu jangan tolak agama Allah. Kita nak beritahu pada masyarakat, jangan tolak agama Allah. Tetap berpegang pada agama Allah sebab dah dibuktikan dah apa yang Allah Ta'ala firmankan melalui sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Musa dah berlaku dah. Cerita dalam hidup Nabi SAW pun dah berlaku dan kita tahu dan kita nampak. Sekarang ni tengah berlaku pada kita. Macam manalah kita sekarang ni kan? Kita kena betul-betul berpaut kepada agama Allah dan betul-betul kena berpegang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun susah tuan-tuan, kena tetap bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita berpaling daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang datangkan logik. Agama ni tak relevan dah. Dulu mana ada bank, sekarang ada bank. Dulu tidak ada jual beli yang macam hari ni, ada jualan online. Kita dengar pun betul juga agama dah tak relevan dah, tak boleh ikut dah ni. Macam banyak benda yang kekurangan dalam agama ni. Jangan tuan-tuan. Sebab Allah dah datangkan contoh tadi. Kisah macam mana Soleh ni, kaum dia datangkan logik-logik tadi tu menyebabkan mereka tolak agama Allah ni. Kisah Firaun ni, mereka diberikan segala-galanya. Mereka tolak agama Allah. Semuanya dikalahkan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sekarang ni benda tu berlakulah kepada kita dan kita pun tengah hadapilah benda ni. Jadi tetaplah berpaut kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bermula ayat 47 sampailah ayat yang ke-55. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat ni, ayat 47 sampailah ayat 55 tuan-tuan. Ni ayat ni dia bagi rumusan. Tetapi pada ayat ini dia ada menceritakan tentang qada dan qadar. Ni cerita ni panjang sikitlah. Saya rasa macam tak sempat untuk hari ni lah. Ada cerita pasal qada qadar. Sebab ada pada ayat dekat sini tuan-tuan menjadi pegangan kepada akidah qadariyah. Dia kata hidup ni semua telah ditentukan oleh takdir. Ahli Sunnah wal Jamaah ada hujah-hujah dia. Ini bincang ni menarik sikit. Dia akan bincang macam mana orang-orang dahulu yang bijak pandai ni boleh jadikan ayat-ayat pada penghujung surah Al-Qamar ni menjadi akidah mereka. Dan ada hujah-hujah yang mematahkan lah. Kenapa Ahli Sunnah berpegang macam ni? Kenapa Qadariyah kata macam ni? Ada ayat kat sini. Dan yang saya boleh ringkaskan di hujung ni tuan-tuan, pada penghujung ayat ni 44 sampai 55, 47 sampai 55 ni, ayat-ayat di sini ada bercerita tentang neraka dan ayat ada bercerita tentang syurga Allah. Tetapi hanya disebut secara umum saja. Kerana apa? Sebab selepas surah Al-Qamar ada dua surah Allah mendetailkan azab dalam neraka dan nikmat dalam syurga, iaitu surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqi'ah. Dua surah ni kita dah bincang dulu dah kan. Dia mendetailkan. Inilah perkaitan Al-Qamar dan juga Ar-Rahman juga Al-Waqi'ah. Okey? Sebab di penghujung ni Allah cerita tentang azab neraka. Tak detail, dia hanya umum sebab dia detailkan pada Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah. Dan pada ayat ni juga ada cerita tentang nikmat syurga yang Allah detailkan pada Ar-Rahman dan juga Al-Waqi'ah. Cuma yang kita nak bincang nanti detail tuan-tuan pada ayat 49 tu lah. Tak apa, nanti akan datanglah. Kita akan bincang ayat 49 tu, iaitu berkaitan tentang Allah kata inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayat inilah yang menjadi perselisihan para ulama. Ayat 49 tu. Iaitu Allah kata kami telah menciptakan setiap semua sesuatu tu biqadar, dengan ketetapan takdir. Semuanya. Dan Allah kata khalaqna. Khalaqna ni iaitu telah ciptakan. Semua yang Allah telah ciptakan semua ada takdirnya. Jadi ada sebahagian kata manusia masuk neraka pun dengan takdir. Manusia masuk syurga pun dengan takdir. Ni jadi perbalahan lah di kalangan pakar-pakar dalam ilmu akidah ni. Nanti insya-Allah kita akan bincang hadis ni. Dia ada banyak hadis lah berkaitan dengan takdir ni. Dan insya-Allah lah mungkin kita akan jumpa pada kesempatan yang akan datang untuk kita selesaikan tafsiran pada surah Al-Qamar. Saya ada kuliah tuan-tuan, saya minta maaf sangat-sangat sebab saya ada banyak maklumat nak cerita pada tuan-tuan tentang Hud tadi, tentang Soleh. Tapi itulah sebab kita terbatas dengan secara online ni, terbatas. Jadi mohon maaf banyak-banyak. Mungkin ada ayat-ayat tu
saya mungkin tak detailkan sebab ada kalimah-kalimah yang patut saya detailkan tetapi saya rasa macam ya Allah tak puas hati macam nak menulis dekat whiteboard je. Okey, tapi tak apalah. Jadi insya-Allah secara overallnya kita dapatlah secara umum apa yang Allah Taala nak sampaikan. 5 contoh ni menunjukkan ketegasan Allah Taala iaitu kamu kena taat perintah Rasul, ikuti ajaran Rasul dan jangan sekali-kali berani tolak mukjizat daripada Rasul. Sebab bila datang mukjizat artinya ada ancaman lah kalau sekiranya kamu menolak. Sebab Allah dah datang bukti dah kan. Kamu nak sangat, nah ni bukti. Sekarang kamu tolak, kamu kena ingat. Dia mengundang ancaman dan azab daripada Allah Ta'ala. Bukan sekali Allah datangkan azab, tetapi Allah datangkan 5 kali azab pada umat-umat yang terdahulu. Okay? Benda itu mudahlah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Jadi insyaAllah tuan-tuan, terima kasih tuan-tuan yang menonton yang bersama dengan saya. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang, sambungan pada surah Al-Qamar. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Puan Syima, hati-hati malam ni. Macam mana? Hati-hati jalanannya Terima insyaAllah. kasih. Doakan kami selamat. InsyaAllah, insyaAllah. Nanti kat sana doakanlah kami kat sini ni. InsyaAllah sentiasa